Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni keluar tak chapter 6 slope Chapter and 6 deflection keluar, Ustaz. slide keluar. Okay, hari ni kita akan masuk topik yang terakhir lah, which is topik ni yang paling susah sekali lah, yang daripada semua-semua chapter yang kita belajar. Dan chapter 6 ni adalah kesinambungan chapter 1, 2, 3, 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 4, 6 ya. 1, 2, 4. Sekarang ni dia sambung dengan 6 lah. 1, 2, 3. 1, 2. Kemudian 1, 2 ni digunakan dalam chapter 4. Sekarang ni 1, 2, 4 ni akan digunakan dalam chapter 6. Okay, kesinambungan dia. Chapter 6 ni tentang slope and deflection. Okay, apa tu slope dan deflection? Kita akan tahulah sebentar lagi. Okay, dalam chapter 6 ni, course learning outcome je untuk determine beberapa method lah, determine deflection and slope using few method. Okay, dia method for determining slope and deflection ni ada banyak, tapi kita untuk peringkat kamu akan belajar 3 je lah. Okay, the integration method, also known as double integration method. Kemudian Macaulay method. Macaulay method ni adalah advance of double integration method. Okay. Kemudian moment area method, yang kita akan belajar 3 ni. Dan ada lagi method-method yang lain lah, macam point load method dan sebagainya. Okay, untuk tahap kamu akan belajar 3 dululah. Okay, nanti mengikut keperluan mungkin kamu boleh belajar lagi benda-benda yang method-method yang lain. Okay, bila kamu buat research ke apa ke, tu kena study sendirilah. Okay, tapi ini adalah basic yang paling mudah untuk kita dapat lah slope and deflection. Ini kaedah yang paling mudah. Walaupun kamu mungkin akan rasa nanti susah, okay, tapi ia adalah teknik yang paling mudah untuk tahu deflection and slope. Okay, kamu mungkin rasa susah, tapi ia adalah teknik yang paling mudah. Ada teknik lain yang lebih susah lagi. Okay, dan yang paling mudah adalah double integration method dan juga Macaulay lah. Moment area method ni dia dah susah sikit. Okay, yang paling mudah Macaulay. Okay, Macaulay. Double integration method dia ada limit dia. Dia hanya boleh buat untuk 2 section saja. Kalau dia lebih 2 section, dia dah tak boleh buat. Okay, kita pergi next. Introduction. Kita nak tahulah apa tu deflection. Okay, deflection is a result from the load action to the beam. Okay, sebelum ni kita pernah imagine beam yang dikenakan beban, bagaimana dia punya bentuk dia. Okay, ini apa yang di-imagine dekat depan ni lah. Satu beam yang rasuk, rasuk, dia kenakan beban, so dia akan dia akan melendut. Okay, dia akan melendut. Okay, melendut ni dia ada sudut lah. Dia ada sudut. Daripada asal dia melintang, sekarang ni dia melendut. Melendut ni ada sudut dia lah. Sudut ni kita panggil deflection. Sudut ni kita panggil dia slope. Kemudian daripada point asal, contohnya point asal tu, contoh point asal dia tadi ni titik tengah. Titik tengah. Ini point asal. Point asal dia kat sini. Okay, sekarang ni point asal dia dah berubah. Okay, ini jarak dia. Okay, ini jarak dia. Okay, jarak ni adalah deflection. Okay, jarak yang berlaku ni adalah jarak barulah. Sekarang dia berubah daripada atas, dia turun ke bawah.
dia turun ni adalah deflection lah. Okay, terhasilnya deflection pada point kita ambil titik tengah ni. So deflection pada titik tengah ni adalah jarak dia seperti yang ke depan ni lah. Okay. Tak ada jarak, tak ada lah, kita tak tahulah, nanti kena kira berapa jarak deflection berdasarkan load yang dikenakan. Okay, berdasarkan load yang dikenakan, berapa nilai load P ni, ataupun kalau ni UDL mungkin kita kata dia sebagai W. Okay. If the deflection value is too large, the beam will bend and then fail. Okay, dia akan bend macam ni, kemudian last sekali dia akan crack bawah, kemudian last sekali dia akan fail. Okay. Okay, the theory and background of deflection come from curvature. Okay, teori ni datang daripada curvature. Okay, apa dia curvature? The deflection diagram of the longitudinal axis that pass through the centroid of each cross-sectional area of the beam is called curvature or elastic curve. Okay, which is characterized by the deflection and slope along the curve. Okay. Kamu tengok contoh kat depan ni, ada satu beam. Okay, ada satu beam, kemudian beam ni dia attach pada dinding ataupun pada tiang lah. Pada tiang, beam ni keluar daripada tiang, kemudian ada satu support kat ujung. Bila dikenakan load, dikenakan load P ni, okay, so P ni akan menekan lah rasuk ni, akan menekan, kemudian beam ni akan semakin tinggi P dikenakan, dia semakin melendut. Semakin tinggi P dikenakan, semakin melendut. Okay. Konsep curvature untuk bila dia dekat pin, dia akan terus melendut. Dia ada slope lah. Kat sini akan ada, kat sini akan ada slope. Okay. Ada theta kat sini. Ada theta kat sini. Tapi untuk yang attach pada dinding, dia akan start dengan kosong, kemudian dia akan slowly akan berubah. Dia punya slope dia slowly akan berubah. Okay, slowly akan berubah macam ni lah. Start, first slope adalah kosong. Okay, kemudian sedikit demi sedikit slope tu akan berubah lah, mengikut load yang dikenakan. Okay, kemudian jadi kat sini akan ada, okay, kat sini akan ada deflection. Okay, ni jarak ni adalah akan ada deflection dekat sini. Dia turun berapa banyak. Okay. Okay, bergantung kepada dia punya curvature lah. Ni macam ni, slope dia ke bawah. Okay, slope ni dia punya deflection ke bawah. So deflection negatif. Okay, slope dia kita panggil dia arah jam. Slope arah jam ni dia negatif. Okay, negatif. Okay, berbanding dengan yang kedua, gambar yang kedua ni, P dikenakan pada hujung rasuk. Okay, jadi kita boleh imagine lah rasuk ni nanti dia akan bend macam mana. Bila kamu tekan kat ujung, so rasuk ni dia akan bend, dia akan bending begini. Okay, dia akan bending begini. So ada beberapa tempat lah mungkin kita kena cari dia punya deflection. Pertama dekat ujung ni. Okay, berapa deflection dekat ujung ni. Okay, dan kita juga boleh cari slope. Okay, kat sini berapa slope kat sini. Slope sini, deflection. Okay, kita tanda sebagai D lah, deflection. Okay, D. Okay, dan kita boleh cari deflection dan slope pada mana-mana bahagian rasuk. Kamu boleh cari slope dekat ujung, dekat starting kat sini, kat sini, kat sini, pada mana-mana bahagian rasuk. Sama juga dengan deflection, pada mana-mana bahagian rasuk ni kita boleh cari dia punya slope. Okay, kat sini contoh, nak tahu kat sini pun boleh. Okay, so kita tarik sini, so ke tengah ni. Okay, berapa deflection, berapa slope. Okay, berapa slope kat sini. Okay, berapa, bukan slope ni, berapa deflection, sorry Okay, deflection, slope tu sudut. Okay, saya betulkan Okay, ni slope, ini deflection. Yang saya tanda D tu deflection. Okay, pada mana-mana bahagian rasuk pun kita boleh cari. Sama juga kat sini, kita boleh cari slope kat sini. Okay,
berapa slope kat sini. Pada mana-mana bahagian rasuk. Okey. Ini slope theta D deflection, yang kita boleh cari sepanjang rasuk ni dekat mana-mana saja. Okey. Okey. Okey, kita nak kenal elastic curvature. Okey, ada bentuk ni sama ada dia bend. Tadi kita tengok yang atas ni, sama ada dia bend ke bawah ataupun dia bend ke atas. Ianya bergantung kepada load lah. Okay? Bergantung kepada load. Okay? Load ni kat ujung, so dia akan bend ke atas. Okay? Ni secara teori dia. Secara betulnya kita kena kira dulu berapa load ni. Kalau ada tengah ni ada load, kita kena kira dulu. Baru kita tahu bentuk yang sebenar macam mana. Okay? Berdasarkan nanti kita belajar dalam chapter 2, shear force diagram, bending moment diagram. So yang tu kita kena buat dulu, baru kita tahu nak agak bentuk yang lebih tepat lah. Okay, kita kena buat shear force diagram, bending moment diagram. Okay. Okay, contoh dua jenis lah. Satu sama ada dia melendut ke bawah gini, dia bending ke bawah macam ni, macam atas ni. Okay. Macam rajah ini, bending ke bawah. So ini kita panggil dia positive internal moment, concave upward. Okay. Kalau yang kedua ni, dia bending ke atas. Okay. Dia bending ke atas, seperti yang rajah yang bawah ni tadi. Dia bending ke atas. So ini kita panggil dia negative internal moment, concave downward. Okay. Ini akan menghasilkan moment ni daripada moment, dia hasil daripada moment positif. Ini hasil daripada moment negatif. Okey, kita tengok contoh-contoh lain bila dikenakan load, elastic curve dia macam mana. Tadi kita tengok dua ni secara simple lah. Kita tengok contoh kat sini ada dua load. Okey. A adalah dia punya free body diagram. Ada roller. Kat ujung ni ada pin. Okay, jadi dikenakan load P1 dan P2. So kita tahulah dia akan bending. Okay. Dia akan bending. First dia akan bending ke bawah lah. Daripada pin ni, dia akan bending begini. Okay. Kemudian kat sini ada load. So kita tahu dia akan bending, yang disebabkan ada load sebelah kiri. So dia akan start dengan macam kosong lah. Okay. Dia macam ada fixed end punya dinding, tiang. Macam fixed end dia start slowly. Dia akan diturun, kemudian dia naik balik. So dia, ni pin dia akan terus naik begitu. Okey. Secara kasarnya bila kita andaikan kita tak ada lagi gambar rajah yang bawah ni. Okey, jadi nak lebih tepat kita lukis dulu bending moment diagram. Okey, kita lukis bending moment diagram. Okey. Kalau tak dapat nak lukis directly moment diagram, kamu kena lukis dulu shear force diagram. Okey, nak lukis shear force diagram. Okay, lukis dulu shear force diagram. Okay, secara ringkasnya shear force diagram dia akan jadi macam mana? Okay, macam ni Yang dia naik atas, kemudian dia turun balik. Kat sini dia turun balik. Okay. Okay. Okay, macam ni lah. Okay, lebih kurang anggaran dia. Ni shear force diagram. Kemudian daripada shear force diagram barulah kita lukis bending moment. Okay. Ni kalau at 1 kamu boleh terus lukis bending moment diagram. Okay. Jadi first step adalah lukis dulu shear force diagram, kemudian lukis bending moment diagram. Okay, dah dapat bending moment diagram. Okay, barulah kita lukis dia punya elastic curve. Okay, elastic curve ni tadi dekat puncak ni. Okay. Dekat puncak ni dia ada, kita panggil dia inflection point. Okay, inflection point. Okay, ni tempat dia bertemu dekat kosong ni. Okay.
kat sini kita panggil dia inflection point sebab dia perubahan dia daripada apa? Sekarang dia bending, dia bending ke atas, kemudian dia nak bending ke bawah pula. Okey, itu perubahan tu kita panggil dia inflection point. Okey. Ini gambaran tadi kita dah buat. Kita lukis dia punya gambaran dia punya deflection. Okey. Gambaran deflection ni dia sentiasa lengkung macam ni. Okey. Dia akan sentiasa lengkung macam ni untuk beam. Okey. Ini bukan diagram bending moment ataupun shear force. Ini adalah gambaran kita tentang beam tu nanti dia bending macam mana. So dia bending. Okay, kat sini ada satu deflection. Okay, dia panggil deflection A. Okay, pada deflection A ni juga kita boleh carilah dia punya sudut. Okay, sudut ataupun slope. Slope A. Okay, ni slope A. Okay, kemudian pada mana-mana bahagian pun kita boleh cari deflection, kita boleh cari slope. Okay, tapi biasanya kita akan cari pada point-point seperti point A. Okay, point A kita akan cari point-point tertentu saja, point B. Okay, point C. Okay, biasanya kita akan cari deflection dan juga slope pada point-point ni saja. Okay, dan juga macam ni ada load pada A, pada B, pada E. Okay, tapi pada C tak ada load. Okay, pada C kita cari sebab dia ada kat sini. Kita panggil dia inflection point. So, bila nanti jumpa inflection point pun kat sini pun mungkin jadi salah satu tempat yang kita akan cari dia punya slope dan juga deflection. Okay. Tempat kita akan cari slope dan deflection. Okay. Point yang berlaku cross pada garisan kosong-kosong. Okay, kita tengok elastic curve, contoh elastic curve yang kedua ni pula. Okay, ini ada fixed end kat ujung kiri ni ada fixed end. So fixed end ni kita tahulah dia akan start dengan kosong dulu. Dia punya slope dia akan start dengan kosong, kemudian dia akan slowly bending. Kemudian saya lukis dia akan start dengan kosong, kemudian dia akan slowly bending. Kemudian dekat ujung ni ada moment pula. So moment ke atas. So dia akan ikutlah, dia akan ke atas juga. Seperti yang kamu tengok sini. Moment ke atas dia akan bending ke atas juga. Dia akan bending ke bawah lah. Daripada bawah ke atas. Kalau dia dah kat sini, kalau point tu sekarang dah kat sini, so dia akan naik macam ni. Okay, sama juga macam ni. Okay, sampai dia akan sampai P, kemudian dia akan bending. Okay, ke atas. Sorry tak cantik gambar saya lukis semula. Okay, kosong, curve, kemudian dia akan naik balik, curve balik. Okay, kat sini akan ada deflection. Mungkin deflection kat sini maksimum, mungkin juga tidak. Tapi kita boleh cari, biasanya kita akan carilah point ni berapa dia punya deflection dia. Okay, kemudian kat ujung ni ya. Kemudian dekat ujung ni pun kita mungkin tak cari deflection. Okay, kita mungkin cari deflection. Mungkin ada sikit deflection kat ujung ni. Ada sikit deflection. Kemudian ada sikit slope. Okay, kat sini pun sama, mungkin ada slope sikit saja, slope dia. Okay, dekat point P, dekat load ni tadi. Okay. Okay, ni gambaran lah elastic curve tu bentuk dia macam mana. Okay, elastic curve ni adalah gambar rajah yang bawah ni lah. Okay, kita kena imagine elastic curve untuk soalan kita macam mana lah. Okay, curvature. Okay, kalau tengok sini agak ni dia punya pembuktian lah.
DE sama dengan L. Jika DE sama dengan L, DE juga dia ambil jarak yang sama. A ni ke B sama dengan DE. Okay. Okay, L adalah R theta. L tanda adalah R theta tolak RY. R theta tolak R tolak Y. Tutup kurungan darab dengan theta. Okay. L sama dengan R theta. Okay, ni L sama dengan R theta. Deflection bila kita masukkan L tolak L tanda ni, deflection ni sama dengan Y theta. Jadi daripada rumus strain yang kita dah belajar, rumus strain yang kita belajar, stress strain tu kan, strain equal to deflection, perubahan panjang bahagi dengan panjang asal. Perubahan panjang adalah L tolak L tanda. So akan ada sikit lah perubahan panjang dia. Kita gantikan daripada atas ni tadi, Y theta. Kemudian L ni kita masukkan R theta ni. L ni adalah dia berkadar terus dengan apa yang berada kat tepi. So L ni tepi dia adalah R darab dengan theta. Kalau Y dia adalah deflection. Deflection dia yang ni. Yang ni. Deflection dia panjang dia sikit ni. Ni deflection dia D. Perkadaran dia adalah Y darab dengan theta. L R theta. Deflection adalah Y theta. Deflection sama dengan deflection ni delta ni, ni delta. Saya tanda D tadi. Delta sama dengan Y darab dengan theta. L adalah R theta. Jadi strain equal to, bila theta ni kita cancel down, tinggal Y over R je lah. Therefore curvature punya formula, ni formula untuk curvature 1 bahagi dengan R. Curvature dia punya formula dia adalah 1 bahagi dengan R. Ataupun bersamaan dengan strain bahagi dengan Y. Strain bahagi dengan Y. Strain ni in elastic region, E equal to, ini kita dah belajar dalam strain stress. Strain stress. Ingat cek topik 3. Topik 3 ke topik 4. Topik 4 topik 4. E equal to strain bahagi dengan stress. Ataupun kalau kita ubah sikit, kita jadikan strain ni sebagai perkara, E pindah sebelah, strain naik ke atas, sebab dia bahagi, pergi sana jadi darab. Yang E besar ni dia darab, pergi sana jadi bahagi. So dia switch lah dia punya kedudukan. Strain equal to stress bahagi dengan elastic. Kita nak yang ni. Kita nak yang ni. I over bukan I, 1 bahagi dengan R. 1 bahagi dengan R ni adalah simbol untuk dia punya curvature punya formula. 1 bahagi dengan R sama dengan strain bahagi dengan Y. Ini tadi daripada formula tadi, kita bawa ke sini. Tadi formula tadi, ini formula tadi. Sekarang ni kita pecahkan strain ni. Strain tadi, strain equal to stress over E. So stress over E, ni strain equal to stress over E. So tadi di bawah ada Y, kita tulis balik lah, ada Y. Sekarang ni yang ni pula stress ni equal to my over I.
my over I. Ini kita belajar dalam chapter bending stress. Okay, formula ni kita ambil daripada bending stress punya formula. Bending stress equal to my over I. So kita masukkan stress equal to my over I. So stress okay, equal to my ni my, okay, di sini over I. So tadi dah ada EY, so kita kena tambah lagi I kat bawah. I kat bawah dah ada EY, so kita tulis balik EIY. Okay, jadi formula yang kita nak pakai adalah, ini kita boleh cancel down Y ni sebab ada atas dan bawah. Jadi kita tinggal kat sini saja. Okay, I over R equal to M over EI. Okay. Okay, kamu tak perlu belajar macam mana dapat 1 over R sama dengan M over EI. Okay, yang kamu perlu tahu adalah formula inilah. Yang ni kena hafal. Macam mana dapat tadi? Macam saya tunjukkan tadi lah. Macam mana dapat formula ni. Okay. Tapi tak penting macam mana dapatkan. Sekarang ni macam mana nak guna. Okay, macam mana nak guna formula. Ini 1 over R bahagi dengan M over EI. Okay, EI adalah stiffness of ledger rigidity. Okay, kalau benda tu, objek tu sama, maksudnya EI dia sama saja semua. Nanti kita mungkin boleh abaikan EI ni. Okay, kalau objek itu sama saja EI dia. Tapi kalau EI dia tak sama, so kita kena masukkan nanti nilai EI. Okay, ni EI, stiffness. Okay, kalau material tu sama, so EI dia sama. Okay, nanti kita tengok contoh yang sesuai lah. Okay. So daripada tadi, formula yang kita ambil adalah 1 over R equal to M over EI. Okay, ini adalah, kita tulis dia sebagai function 1. Okay, function 1. Okay, daripada kinematic relationship between radius of curvature and location, 1 over R ni, okay, atau 1 over R ni adalah D kuasa 2Y bahagi dengan DX kuasa 2. Okay, ni formula untuk ni formula ini formula 1 over R. Okay, ni formula dia. Okay, formula dia. Okay, tapi kamu tengok bahagian bawah ni, ada 1 tambah dy per dx kuasa 2 tutup kurungan 3 per 2. Okay, nilai yang bawah ni, biasanya too small. Okay, ni nilai ni yang dalam tu, dy over dx ni, biasanya nilai dia 0.000000 something lah. Dia kecil nilai dia. Okay, sangat kecil nilai dia. Jadi kalau 1 tambah 0. something, 0.0000 something, dia nanti lebih kurang sama dengan 1. Okay, lebih kurang sama dengan 1. 1 kuasa 3 per 2, dia akan dapat 1 juga. Okay, jadi disebabkan dy per dx ni too small, kita boleh ignore dia. Okay, nilai ni kita boleh ignore. Tapi 1 ni jangan ignore. Jangan ignore. Jadi bila kita tulis balik, formula dia dah menjadi 1 over R sama dengan D kuasa 2Y over DX kuasa 2. So yang ni yang kita nak guna lah. Yang kita nak guna. Daripada sini tukar kepada function yang nombor 2. Belum habis lagi sebab ada R. Kita tak nak R, kita nak M dengan EI. So 1 over R sama dengan M over EI. So sebab dia sama, kita boleh gantikan M over EI sama dengan D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Jadi kita gantikan. Ni kita dah gantikan. Tadi 1 bahagi dengan R. 1 bahagi dengan R tu adalah sama dengan M over EI. So kita gantikan 1 over R tadi dengan M over EI. Kita nak pakai dia punya function D kuasa 2Y bahagi dengan DX kuasa 2. Kemudian kita change sikit, kita nak M saja sebelah kiri.
kita nak M saja sebelah kiri. So EI ni M bahagi dengan EI. So bahagi EI pergi seberang ni, pergi sebelah kanan seberang. So EI akan darab dengan function D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Okay. So beginilah, okay, seperti yang function dekat belakang ni. Okay. Ataupun kalau nak tulis, okay, E I, okay, D kuasa 2 Y bahagi D, buruk sikit tulis dengan mouse. Okay, ni formula dia lah. Okay, sama ada M kat belakang ataupun M kat depan, sama je. Okay, ini adalah function untuk moment. Okay, function untuk moment. Okay, M kan, M adalah moment. Okay, M adalah moment. So moment, function moment adalah EI D kuasa 2Y bahagi dengan DX kuasa 2. Ini function untuk moment. Okay, function untuk moment. Okay, first moment, M. Okay, bila kita integrate, namakan integration kan. Okay, integration. Okay, integrate. Bila kamu integrate, maksudnya yang kuasa 2 ni akan hilang, tinggal EI D kuasa D, EI dy per dx saja sama dengan EI theta. Okay, ataupun kita integrate, ni formula ni maksudnya integrate function x, integrate function moment. So M ni adalah function yang kat belakang ni. Okay, integrate function moment terhadap x. Nanti bila kita dah integrate, kita kena campur nilai 1. Okay, ni matematik punya solution. Okay, campur 1 ni adalah matematik punya solution. Okay. So kat sini kita dapat, kita boleh cari nanti slope. Okay, dah macam kelapa lah pula. Okay, kat sini kita dah boleh cari nanti slope. Okay, kat sini bahagian ni kita cari slope. Kemudian kita integrate sekali lagi. Okay, integrate sekali lagi. Okay, tadi dah integrate, sekali integrate kamu dapat slope. Bila kamu integrate sekali lagi, dia dah, tadi dah dy, dah daripada kuasa 2 tinggal dy. Kalau kamu integrate sekali lagi, dia hanya tinggal y saja. Okay, ini maksudnya kamu dah integrate 2 kali. Okay, kamu dah integrate double. Okay, sebab tu nama untuk kaedah ni adalah double integration. First integration, kamu akan dapat slope. Second integration, kamu akan dapat deflection. Okay, kamu akan dapat deflection. Okay, D. Okay, kamu akan dapat D. Okay, ataupun tulis kat sini Y. Okay, sebab jarak dia terhadap paksi Y. Sebab tulis Y. Okay, saya pun tulis Y lah. Okay, Y. Y ni adalah deflection. Okay, sebab jarak yang diberi nanti mengikut paksi Y. Ke atas ataupun ke bawah. Okay, integrate 2 kali. Okay, dah integrate tadi sekali. Kemudian ini hasil dia bila kamu dah integrate tadi. Kemudian bila kamu integrate sekali lagi, okay, ini hasil yang kedua lah, sampai C2. Okay, dah guna C1. So bila kita integrate, setiap kali kita integrate, kita akan tambah C. Okay, sekali integrate tambah C1. 2 kali integrate, kita tambah C2. Okay, macam tu. Where C1 and C2 are constant to be determined from the boundary condition. Okay, apa dia boundary condition? So kita nak tengok boundary condition. Okay, ini adalah boundary condition. Okay, boundary condition, the integration constant can be determined by imposing the boundary condition or continuity condition at specific location. 3 beam case are considered. So kita tengok first beam
first beam, iaitu simply support. Okay. Contoh ni, ada load P digunakan pada rasuk. Okay. P digunakan pada rasuk. Kemudian bila kita impose load ni, so dia akan bending lah. Dia akan bending disebabkan dia pin, dia akan terus turun. Dia akan terus turun dan naik balik. Okay. Apa dia boundary condition? Adalah condition pada point-point ini. Okay. Condition pada point ni. Okay. Pada point tempat yang pin dan juga pada point pada roller. Okay. Kenapa kita nak cari pada pin dan juga pada roller? Sebabnya pada pin dan juga roller ni, dia tak ada deflection. Okay. Pada pin dan roller tak ada deflection. Kenapa tak ada deflection? Sebab ada pin yang menyokong dia. Okay. Sebab ni kat sini tak ada perubahan. Dia tak ada turun. Okay. Beam tak turun pada pin. Beam ni tak turun pada roller. Okay. Dia turun selepas pin. Okay. Kat sini dia turun sikit. Okay. Kat sini dia turun banyak sikit. Kemudian dia turun lagi. Kemudian maksimum deflection mungkin kat sini. Okay. Pada point, pada pin dia kosong. Kemudian baru dia start deflection sikit sampai maksimum. Kemudian dia akan kurang balik dia punya deflection dia sampai dekat pin, dia akan kosong semula dia punya deflection. Okay. So pada pin dan juga roller, deflection bersamaan dengan kosong ataupun Y sama dengan kosong. Jadi berapa jarak dia? Kita ambil daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okay. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Start daripada kiri ni. Okay. Ke kanan. So pin ni start pada kosong. So X sama dengan kosong. Kemudian roller ni kat mana? Roller ni ada jarak dia adalah L. So X sama dengan L. So ada dua condition. Apa dia? Ada bunyi sir. Ya. Mute sir. Oh, mute lah. Dah dengar? Ada. Okay. So kena start balik lah. Okay, pada point, pada X, kita start daripada kiri ke kanan. Okay? Kita start daripada kiri ke kanan. Kiri, dekat kiri ni pada kosong. Okay, jarak dia kosong. Ada pin. Okay. Jarak kosong, maksudnya X sama dengan kosong. Kemudian pada pin ni, tak ada deflection. Okay, tak ada deflection. Y sama dengan kosong. Okay. Y sama dengan kosong. Okay. Pada X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okay. Kemudian dia akan berlaku deflection. Ada deflection sikit. Kemudian bertambah lagi. Kemudian bertambah lagi deflection kat sini. Kemudian maksimum deflection mungkin dekat sini. Kemudian deflection tu akan berkurang semula. Okay. Berkurang semula. Deflection kat sini dah berkurang semula. Kemudian semakin berkurang. Dan deflection akan kosong semula pada X sama dengan L. Okay, daripada kiri ke kanan jarak dia L. X sama dengan L. Pada point roller ni, deflection juga adalah kosong. Okay, deflection adalah kosong. Y sama dengan kosong. So ada dua keadaan Y sama dengan kosong, iaitu pada pin dan juga roller. Okay, dekat mana? Pada X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Pada X sama dengan L pun, Y juga adalah kosong. Okay. Okay, dua keadaan ni pada pin dan juga pada roller ni adalah boundary condition. Okay. So nanti nilai X dengan nilai Y ni nanti kita nak masukkan dalam
rumus ni nanti. Dalam function. Nilai X sama dengan L, dengan Y sama dengan 0. Yang ini kita nak masukkan dalam function. Okay, boundary condition. So, untuk case yang ni ada dua boundary condition. X sama dengan 0, Y sama 0, X sama dengan L, Y sama dengan 0. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Overhang beam. Okay, overhang beam. Okay. Bila load dikenakan sebelah kanan ni, okay, load dikenakan. Okay, load dikenakan. Impose load P, semakin tinggi load P, semakin dia membengkok. Semakin dia bending. Semakin tinggi load P, dia akan semakin bending. So, ada dua juga boundary condition. Okay, macam biasa, tempat-tempat boundary condition ni adalah pada pin dan juga pada roller. Maksudnya, tempat-tempat boundary condition ni adalah pada support. Okay, pada support. Okay, daripada kiri ke kanan, kita akan kira daripada kiri. Okay, daripada kiri ke kanan. Okay, jarak X nanti kita ambil daripada kiri ke kanan. Okay. Okay, kat sini X sama dengan 0. Dekat X sama dengan 0 ni ada pin. So, X sama dengan 0. Okay. Kita tengok tak ada perubahan deflection. Okay. Sebab dia ada pin. Pin tu akan tahan dia daripada dia move ataupun dia berganjak. Jadi, pin tu akan menyebabkan Y sama dengan 0. Okay. Y sama dengan 0. Jadi, first boundary condition yang kita jumpa adalah pada pin. Pada pin ni jarak dia X sama dengan 0 dan Y dia sama dengan 0. Okay. First boundary condition untuk overhang beam. Kemudian dia akan berlaku deflection, dia akan berlaku slope sepanjang rasuk sepanjang daripada pin ke roller ni dia akan ada deflection. Okay, ni deflection. Kemudian ada slope. Okay. Kat sini deflection. Slope. Deflection. Slope. Okay, kemudian deflection. Slope. Okay, kemudian deflection dia turun semula. Slope dah turun ke bawah. Deflection lagi. Slope pun turun ke bawah. Sampailah deflection dia kosong semula. Deflection kosong semula ni berlaku pada roller. Jarak dia adalah X sama dengan L. Okay. Ni jarak dia L. Okay, ke sini jarak dia L. So, X sama dengan L. Pada X sama dengan L ni, deflection adalah kosong. Okay, deflection sama dengan kosong. Ataupun kita tulis Y sama dengan kosong. Okay, kita jumpa dua condition. Satu pada pin, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Satu pada roller. Pada roller, X sama dengan L, Y sama dengan kosong. Okay, ni overhang beam. Okay, kita tengok cantilever. Cantilever ni dia menggunakan fixed end. Okay, fixed end ni maksudnya ada satu saja support. So, tapi kat atas ni ada pin dengan roller, ada dua tempat. So, jadi pada cantilever, everything berkenaan boundary condition mungkin berlaku pada support fixed end ni sahaja. Okay, kita tengok bila fixed end dia akan start dengan kosong. Kemudian dia akan start bending. 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 Okay. Seperti yang dilukis lah. Okay. Tapi bending asal dia tak seperti ni. Okay. Dia tak ada melengkung naik semula. Okay. Dia terus bending. Dia akan bending straight. Kemudian dia akan turun je. Okay, dia tak ada macam lengkung balik. Okay. Okay, dia akan bending begini. So, dia akan slope akan 0. Deflection pun akan 0. Okay. Pada fixed end, slope 0. Slope 0. Deflection pun 0. Okay. Dekat mana? Kita ambil daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan.
Okay, kiri ke kanan. So start pada kiri. Kiri ni fixed end. So pada fixed end kiri ni X dia sama dengan kosong. Kalau fixed end dia sebelah kanan, X sama dengan L. Okay. Kalau contoh ni saya lukis mula. Kalau fixed end macam ni. Okay, so dia akan load kat ujung. Ini X sama dengan L. Contoh ni L. Okay, ni X sama dengan L. Okay, untuk dia punya fixed end. Okay, untuk dia punya fixed end. Okay, tapi ni tempat fixed end adalah pada 0. Okay, tempat fixed end pada 0. So X sama dengan kosong. Tidak berlaku displacement, tidak berlaku deflection, tidak berlaku deflection. Dan pada X sama dengan kosong pun tak berlaku slope, sebab dia kan start straight, baru dia berlaku slope. Okay, pada X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Pada X sama dengan kosong, slope juga bersamaan dengan kosong. Okay, pada satu point ada dua boundary condition. Okay, satu X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, yang kita akan guna pada double integration. Kemudian boundary condition yang kedua adalah X sama dengan kosong, slope sama dengan kosong. Kita akan guna pada first integration. Okay, kita akan guna, masukkan dalam first integration. Okay, yang ini kita guna pada double integration. Kalau yang YY ni, Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, semua guna pada double integration. Okay, yang ada slope sama dengan kosong, kita guna dekat yang double integration. Okay, kita akan guna dekat okay, yang ada Y tadi kita akan guna dekat double integration. Yang ada slope tadi kita akan guna dekat first integration. Okay, okay, ni boundary condition. Berlaku dekat mana? Dekat support, pin, roller, ataupun dekat fixed end. Kalau fixed end maksudnya kedua-dua boundary condition berlaku pada fixed end. Okay, kita perlukan dua boundary condition. Okay, ni sign convention. Okay, kalau deflection tu ke atas, dia akan dapat jawapan dalam positif. Kalau deflection tu ni contoh, dia ke bawah macam ni, jadi macam apa dah saya lukis ni. Kalau dia ke bawah, contoh ni ini positif lah, maksudnya dia punya deflection dia ke bawah. Okay, akan dapat negatif. Okay, deflection, tapi bending akan dapat positif. Okay, kalau naik ke atas, deflection dia positif, tapi bending dia negatif. Okay, okay, kalau macam ni dia positif. Deflection, bending moment negatif. Okay, kalau dia bending ke bawah, biasanya deflection dia adalah negatif, tapi bending moment dia positif. Okay, untuk slope pula contoh kalau macam ni. Okay, slope dia kat sini ada slope, kat sini ada slope, kat sini ada slope, kat sini ada slope. Okay, slope ni adalah slope negatif. Kemudian dia akan naik semula. Kat sini ada slope. Okay, kat sini ada slope, kat sini ada slope. Slope-slope ni adalah slope positif. Okay, nampak? Kita tengok bending moment yang kedua ni, dia naik dulu. Slope, slope, okay, slope. Slope ni adalah slope positif. Okay, kemudian slope ni akan turun pula. Slope, turun, turun, turun. Okay, turun ni adalah slope negatif. Okay. Ini sign convention saja, kena tahu nanti bentuk
Bila kita tahu positif negatif, so kita nak lukis tu macam mana, kena tahu positif dan negatif dia lah. Okay. Kita tengok ni contoh. Consider a simply support beam AB of length L and carrying concentrated load P at midspan C as shown below. Use the double integration method. Find the equation of elastic curve. EI is constant. Okay. Okay, ni X1 ni sampai P X2 sampai bukan, X1 ni adalah something lah, dia akan kerat kat sini. Okay, ni pun kerat kat situ. Okay, X1 kita tak tahu apa value dia, berapa value X1, berapa value X2. Okay, tempat dia kerat. Tempat dia kerat pada X1, tempat dia kerat pada X2. Okay, kalau kita tengok sini double integration method. Okay, secara mudahnya beam ni ada dua section. Okay, secara mudahnya beam ni ada dua section. Okay, section tu kat mana? Section yang pertama adalah A ke C. Okay, section yang pertama adalah A ke C. Okay, A dari sini ke sini adalah section yang pertama. Section yang kedua adalah C ke B. Okay, section yang kedua adalah C ke B. Okay, ada dua section. Yeah. Kalau ada point load kat sini, maksudnya ada 3 section. Kalau ada point load kat sini lagi, kemudian ada point load kat sini lagi, so maksudnya beam ni ada 1, 2, 3, 4 section. Okay, ada 4 section. Yeah. Okay, contoh ni ada 2 section. Sebab ada satu je point load, so dia ada 2 section. Okay, kalau ada banyak section, kita tak boleh buat double integration method. Okay, double integration method untuk contoh-contoh yang mudah saja. Okay, macam ini. Okay, kalau banyak section, kamu kena guna Macaulay method. Okay, kalau mudah, boleh pakai double integration. Okay, double integration nak ada macam ni lah, 2 section. 2 section saja. Lebih-lebih sangat banyak tak boleh guna double integration method. Okay. Okay. Jarak dia L2, jarak dia L over 2, jarak C ke B pun L over 2. So jadi apa ni, dia punya reaction pada A adalah P over 2, reaction pada B adalah P over 2, sebabkan P ni jatuh pada tengah-tengah. Okay. Okay, ni function dia, function of the beam. Okay, sebab ada 2 section tadi, so kita kena buat function untuk kedua-dua section. Function moment untuk kedua-dua section. Okay, function moment daripada 0 sampai L over 2. Ini maksudnya daripada A ke C. Okay, kemudian kita kena buat function moment yang kedua daripada yang ini daripada C ke B. Okay, ada 2 section, kita kena buat kedua-dua section. Okay, apa function yang kita nak cari? Kita nak cari function moment. Kita nak cari function moment. So kita nak cari function moment. Moment sama dengan force multiply with distance. Okay, force multiply with distance. Okay, yang depan ni adalah force P over 2. Yang X1 ni adalah distance. Ini adalah force. Yang ini adalah distance. Okay, distance. F tu faham lah, saya tak tulis force lah. F tu adalah force. Okay, force distance. Okay, kita tengok balik gambar rajah tadi. Okay, untuk double integration method, okay, macam mana kita nak uruskan ataupun solve kita nak buat solution untuk double integration method.
tadi ada 2 section. So section pertama A ke C, section yang kedua C ke B. Okey. Kemudian untuk buat force span 0 to L/2, ni maksudnya A ke C. So kita kena ambil satu jarak sebelum sebelum C. Satu jarak sebelum C. Okey, satu jarak sebelum C ni kita tanda sebagai X1. So kita kerat. Okey. Kita kerat dekat sini. Okey, ni kita kerat. Kita kerat pada X1. Okey. Kita kerat. So yang belakang ni kamu bayangkan tak ada lah. Yang ada hanyalah bahagian ini saja. Okey. Yang ada hanyalah bahagian ini saja. Okey. Kita imagine bahagian ini saja. Yang belakang ni kita lenyapkan dulu daripada kita punya fikiran. Okey. Kita tutup dulu. Okey, kita tutup dulu yang belakang. Okey, tengok yang depan tu saja. Okey. Baik, tengok yang ini saja. Okey. Bila kita kerat, kita kerat ni, ada kat bawah tak? Tak ada, saya kena. Okey, kita kerat ni. Okey, kita kerat, kita kena tambah moment. Okey. Kita kena tambah moment. Kita kerat pada X1, so kita tambah moment. Kerat tambah moment. Okey, boleh tak? Macam ganggu sikit. Kerat tambah moment dekat tempat dikerat tadi. Okey. Kerat tambah moment. So kat sini ada M. Okey, M. Ni yang pusing ni, rotation ni adalah M. Kerat tambah moment. Okey. Point ni adalah point rotation. Okey. Point ini adalah dia akan berlaku rotation kat sini. Okey. Dekat point yang kita kerat tadi. Okay. Jadi everything force yang terhasil daripada rasuk yang sebelah kiri ni, kiri saja sebab yang belakang tu kita dah kerat. Force yang terhasil, force yang pertama adalah P/2. P/2 jarak dia adalah X1. Okay. Kemudian ada tak force lain? Tak ada. Hanya adanya M. M tu yang kita letak kat depan tadi. M1. Okay. Ini adalah M1. 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 Okey. M1 sama dengan P/2 darabkan dengan P/2 darabkan dengan X1. Okey. Itu yang berlaku pada section yang pertama. Okey, ni. M1 sama dengan P/2 darab dengan X1. Okey, sekarang kita nak tengok section yang kedua. Okey, dah dapat ni kan? M1 P/2 darab X1. Okey, M1 equal to yang sebelah kiri dia P/2 darab dengan X1. Okey, kita nak tengok pula section yang kedua. Okey, kita tengok section yang kedua. Okey, untuk section yang kedua, okey, kita kena kerat juga, okey. Sebelum hujung, okey, section ni kita dah selesai, kita nak buat kerat pada section yang kedua pula. So kita contoh kita kerat pada section yang kedua ni kat sini. Okey. Okey. Banyak sangat lengkuk ni. Kita kerat kat sini. Okey, kita kerat kat situ. So bila kita kerat, kita kena tambah moment. Okey, kita kena tambah moment. Okey. Kita tambah moment.
kita tambah moment. Pada point ini. Point ini berlaku rotation. So, yang belakang ni, kita dah tak ambil kira, kita buang. P/2 yang pada bahagian B ni kita buang. Kita dah tak ambil kira. Kita tutup je. Kita tutup je, kita tak ambil kira yang tu. Force dekat yang belakang ni tak ambil kira dah. Kita nak tengok apa yang dekat depan sebelah kiri saja. Yang belakang dah tak nak ambil kira. So, apa yang kita jumpa? Pertama, kita akan jumpa P/2. P/2 ni, jarak dia ke sini berapa? Kemudian ada P. P ni jarak ke tempat kita kerat ni tadi berapa pula? So, kita jumpa dua force. Satu P/2 darabkan dengan jarak ini. Jarak ini. Jarak ini. Yang kedua kita jumpa P. Tapi arah dia berlawanan. Jarak dia adalah X. P ni jarak dia adalah X2. Kalau P/2 jarak dia berapa? P/2 adalah, ini adalah jarak, ini adalah X. Sorry. Jarak P/2 adalah X2. Ni dengan ni ada relation. P2 jarak dia adalah X2. Untuk P pula adalah, ini jarak ni adalah X2. Jarak ini adalah L2. Sini adalah L2 sampai sini. Jadi, untuk tahu jarak ini adalah X2 tolak L/2. Jarak untuk P ni. Jarak untuk P. Ni jarak ni. Jarak sini adalah P darabkan dengan X2 tolak L/2. Tutup kurungan. Ini jarak kat situ. So, inilah moment yang terhasil pada section yang kedua. Kamu tengok P/2 darab dengan X2 ni. P/2 darab dengan X2. Bukan X2. P/2 darab dengan X2. Kemudian P, yang atas ni P darabkan dengan X2 tolak L/2. P darab X2 tolak L/2. Ini adalah moment. Ini moment moment 2. Moment 2. Untuk section C ke B. Jadi first section P/2 darab X1, kita akan dapat M1. Kemudian pada M2 kita akan dapat ni bila dah selesai dia akan jadi tolak P/2 darab X2 tambah PL/2. Selesai kan, akan dapat macam ni lah. So, function yang kedua ini. Dua tempat. Jadi, M tadi ada M1, ada M2. So, kita selesaikan dulu M1. Kita selesaikan dulu M1. Ini adalah function moment. Function moment. Function moment, ingat tak? M/EI sama dengan D kuasa 2. Kat sini dia guna V. Sama saja. dx. Sebab dia letak function V tu. Kuasa 2. Ini formula asal yang sebelah sini kan. Formula asal yang ni. So, ini M ni gantikan M1 tadi. Ni M1 masukkan P/2 X1. So, masukkan P/2 X1. Ni dia dah ganti siap-siap lah. Ni dah ganti siap. Ni kamu boleh imagine Y. Sama je. Kamu, yang V ni kamu boleh imagine dia sebagai Y. Imagine dia sebagai Y.
Okey. Masukkan M. M ni P over 2 dalam X1. Kemudian integrate. So, bila integrate, dia akan dapat theta 1 EI dy per dx. Kemudian integrate sekali lagi, dia akan dapat y. Okay. Y1 EI sama dengan double integration of moment tadilah. Okay. Apa dia? Nanti kita tengok. Okay. Integrate. Okay, ni tadi. Okay. Bila kita integrate, kita akan dapat dy per dx. Okay. Kita integrate. Ni integrate first integration maksud dia. Kita first integrate P over 2 X1 dx. Okay. Belum integrate lagi. Cuma kita letak bentuk benda ni kena integrate. Yeah. Benda ni memang benda atas ni kena integrate. Okay. Ni. Baru dapat slope 1. Okay. Slope 1. Kemudian kita integrate lah. Kita integrate. Jadi terhadap X. Terhadap X. Jadi bila kita integrate X ni, asal dia kuasa 1. Dia akan jadi kuasa 2. Okay. Bila kuasa 2 tadi, dah kuasa 2. 2 tu akan ditambah kat bawah. So 2 campur 2 akan jadi 4. Okay. 2 darab 2 dah akan jadi 4. Sorry. Dia akan tambah darab. Okay. 2 darab 2 dia akan jadi 4. Okay. Dia akan sentiasa macam tu. Okay. Bila kita integrate, kuasa dia akan bertambah. Dan kuasa tadi, dia punya value dia akan darab benda yang dekat bahagi bawah ni. Okay. Itu matematik. Saya tak perlu ajar lah kot. Okay. Kamu dah belajar matematik. Bila integrate, dia akan jadi macam tu. Okay. So, kena kuatlah matematik untuk integration. Okay. Bila integrate, dia akan jadi PX kuasa 2. X ni terhadap 1 tadi. Section yang pertama. Bahagi 4. Okay. Bila kita integrate, dia akan tambah C. So, first C adalah C1 lah. Okay. Dapatlah first integration. Okay. Dapatlah first integration. Okay. Ini untuk slope. Okay. C. Okay. Kemudian kita integrate sekali lagi. Okay. Kita nak buat yang ni pula. Okay. Dah integrate tadi sekali. So, integrate lagi sekali. So, dah integrate. Benda dalam ni dah integrate. Sorry. Okay, benda dalam ni dah integrate sekali. So, untuk dapatkan deflection, kita integrate benda yang dah diintegrate sekali lagi. Yeah, dalam ni dah integrate sekali lagi, barulah kita akan dapat untuk deflection. So, deflection V lah ataupun Y. Yeah. Nanti kamu rujuk nota ni, kamu tengok ni, kamu anggap dia sama je, V dengan Y. Yeah, kadang-kadang kita letak V, kadang-kadang kita letak Y. Biasa. Kita takkan letak X sebab X tu biasanya sama saja. Dia pakai X. Yeah. Sebab kadang-kadang dimension yang kedua tu kita letak V, dimension yang kedua kita letak sebagai Y. Biasanya dimension yang pertama adalah X. Okay, cuma dimension yang kedua tu sama ada kita letak V ataupun Y. Sebab dunia ni ada 3 dimensi. Okay. V, Y, X. Ataupun kita letak X, Y, Z. Okay. Tapi first dimension biasanya X. Okay. Okay. Double integration. Integration sekali lagi. Okay, X kuasa 2. Bila kita integrate, dia akan tambah 1 dia punya kuasa. Jadi, X akan jadi kuasa 3. Kuasa 3 tadi dia akan darab value dia akan darab dengan benda yang dia bahagi kat bawah ni 4. So, jadi ni kuasa 3. 3 darab 4 12. Jadi nilai yang baru untuk bila kita dah double integration PX kuasa dia akan tambah 1. Jadi 3 tu akan darab benda yang kat bawah ni. Benda yang kat bawah ni 4. Jadi 3 darab 4 jadi 12. Okey. C1 ni akan bertambah kuasa X dia. Jadi daripada tak ada X dah ada X. Okay, X1 lah. Kuasa 1. Tadi X dia tak ada. Okay, C1 dia yang asal tadi. C1 darab dengan X1. Okay. Kemudian, bila dah kita double integration, so dia akan tambah lagi sekali. C2.
Ini menunjukkan dia dah double integration. Okay, untuk cari deflection. So kita ada dua unknown. Okay, untuk C. Okay, unknown constant untuk C kita ada dua. Satu C1, yang kedua adalah C2. Okay, value ni nanti kita nak kena cari menggunakan boundary condition. Okay, kita akan cari nilai C1 dan C2 ni menggunakan boundary condition. Okay, okay, ada dua, tiga lah. Satu moment, satu slope. Okay, satu moment, bukan, atas ni bukan moment, sorry. Okay, ada tiga benda nanti kita nak cari. Satu moment, slope dan juga deflection. Okay, kemudian kita buat benda yang sama lah pada M2. Tadi ada dua kan, dua section. Satu section A ke C, satu lagi section C ke B. Kita akan buat kedua-dua M ni, satu M1, satu lagi M2. First integration kamu akan dapat slope. First integration akan dapat slope. Okay. Double integration kita akan dapat deflection. Okay, ini akan dapat deflection. Okay, konsep dia sama. X bukan jadi, tengok tapi ni selesai ni. Okay, bila kita selesaikan untuk dapatkan slope, dia akan jadi X tadi 1, tak ada kuasa kan, bukan tak ada kuasa sebenarnya, dia ada kuasa 1. Jadi bila kuasa 1 tambah 1, dia akan jadi 2. 2 akan darat benda kat bawah, jadi 2 darat 2, 4. Okay, 4 P over 4 X dah jadi kuasa 2. Okay, tambah PL, yang ini tak ada X, jadi dia akan tambahlah 1. Okay, X, X tambah X dia. Okay, X kuasa 1, 1 darat 2, 2. Okay, sama, tak berubah. Jadi untuk M2 ni, tadi kita dah pakai C1, kita dah pakai C2. So kita tak boleh pakai dah C1, C2, kita akan pakai C3 pula. Okay, kita akan pakai C3. So dah kat sini baru dapat function untuk slope. Kemudian kita double integration. Kita integration sekali lagi untuk cari deflection. Okay, cari untuk deflection, kita integrate sekali lagi. X kuasa 2, naikkan kuasa dia jadi 3. 3 darat 4, jadi 12. Jadi PX kuasa 3 per 12. Okay, ni kuasa 1. Okay, ni kuasa 1. 1 campur lagi 1 jadi 2. 2 tu akan darat benda kat bawah ni. Jadi 2 darat 2, 4. Jadi PL X kuasa 2 per 4. Tambah 3. Tambah C3 tadi tak ada X, sekarang dah ada X. Letak X. Dan kita tambah lagi sekali. Satu lagi C, iaitu C4. Okay, C3 ni kita letak lagi X. Tambah X kat dia. Kemudian yang dia akan menghasilkan lagi satu C, iaitu C4. C1 dah pakai, C2 dah pakai, C3 dah pakai, so C4 pula. Ya, ini akan dapat untuk cari deflection. Okay, untuk cari deflection. Okay, so kita ada lagi dua lagi unknown, C3, C4. Okay, pun kita akan cari menggunakan boundary condition. Penting tak boundary condition? Okay, apa dia boundary condition? Okay, apa dia boundary condition? Okay, kita tengok pada soalan kita lah. Okay, pada X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okay, ataupun V sama dengan kosong lah. Dia function dia guna function V. Okay, kita tengok soalan tadi, balik pada soalan. Okay, kita buang semua.
Okey. Kita buang semua. Okey, balik semula pada ni. Kita nak buat boundary condition. Okey. Ada dua tempat yang perlu kita buat boundary condition. Satu pada pin, satu lagi pada roller. Okey. Satu lagi pada roller. So dekat sini X dia semua kita akan tengok daripada kiri ke kanan. So daripada kiri, pin ni berada pada X sama dengan kosong lah. X sama dengan kosong. Pada X sama dengan kosong, Y dia sama dengan kosong sebab dia berada pada pin. Pada atas pin. Pin tu akan menghalang dia untuk berlaku deflection. Okay. Kemudian boundary condition yang kedua adalah pada roller. Okay, iaitu X sama dengan L. Okay, kat sini X sama dengan L. Dan dekat X sama dengan L ni juga, dia tak berlaku deflection. Okay, dia tak berlaku deflection, ataupun dalam kata lainnya, Y sama dengan kosong. Okay, so ada dua boundary condition. X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Dan lagi satu, X sama dengan L, Y sama dengan kosong. Okay, ini kita nak bawa dalam pengiraan pada boundary condition. So, ini bukan negatif ini adalah apa tu kita panggil dia. Okey, macam tu. Okey, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. X sama dengan L, Y sama dengan kosong. Okey. X1 adalah X tu adalah X lah sebenarnya, dia tak ada 1 2. Okay, dia sepanjang rasuk. Jadi X ke X1 ke X2 ke dia sama saja. Sama juga dengan Y. Dia hanya paksi, ikut paksi. Tak kira lah Y1 ke Y2 ke, sama. Theta pun sama. Jadi kita boleh buang angka 1, angka 2 ni. Okay, sama juga dengan slope. So kita akan gunakan ni untuk kita cari C1, C2, C3, C4. Okey, C1, C2, C3, C4. Okey. Okey, kita guna boundary condition. Okey, boundary condition yang pertama. Okey. Okey. X dia support X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan L. Okey. Boundary condition 1 adalah X sama dengan kosong. Boundary condition yang kedua adalah, saya kena letak dekat sikit, sorry. Okay, ini boundary condition 1. Ini adalah boundary condition 2. X sama dengan kosong adalah boundary condition yang pertama. X sama dengan L adalah boundary condition yang kedua. Okay, jadi kita masukkan, okay, sama ada theta 1 ataupun theta 2, kita ambil daripada ini tadi. Okay, kita ambil kat sini tadi. Okay, theta 1. Okay, theta 1 EI PX, X masukkanlah kosong. Okay, over 4 jadi kemudian kita buat pula untuk theta 2. Okay, kita buat pula theta 2. Sorry. Okey, ni kita masukkan nilai X, X sama dengan kosong, X sama dengan kosong. Kita akan kira untuk theta 2. So ni hasil dia lah. Bila dah selesaikan, kamu akan dapat PL kuasa 2 per 16. Okay, admit span sama juga. Okay, dekat support
Yang pertama kamu ambil dekat theta. Yang kedua dekat L/2 kamu ambil dekat midspan. Okay, dekat midspan ni dia punya apa tu? Kamu masukkan nilai X dia. X dia sama dengan L/2. X1 ke L2 ke sama je. Sebab dekat section ni ada dua section. Dia bertemu pada section ni bertemu pada L/2. Section ni bertemu pada L/2. Sebab tu kita buat pada L/2. So bila dah selesai kan, kamu akan dapat lah Y dia. Berapa Y dia. Y ni adalah deflection pada point. Ni akan berlaku deflection. Dia akan macam ni. So kat sini akan ada nilai deflection lah. Pada L/2 ni ada nilai deflection Y. So nilai dia akan sama pada Y1 dengan Y2. Y1 akan sama deflection dengan Y2. Sama juga dengan slope. Slope pada L/2 tu akan sama. Pada permulaan dan juga hujung. Pada X sama dengan kosong dengan pada X sama dengan L. Tadi dia guna P, dia guna L. Tak ada value. Alamak, tinggal 6 minit saja. Ada kelas ke lepas ni? Sebelum kita nak buat contoh, tadi teori semua, kita baru nak cuba example 1. Ada tak kelas lepas ni? Tak, sir. Tak ada? Tapi saya tahu yang Muslim takut dengan review. Ada siapa boleh respon yang non-Muslim ada kelas tak lepas ni? Non-Muslim tak ada. Saya. Tak ada juga? Saya boleh continue tak? Tak panjang boleh. Pun. Tadi sebab dia dah bagi dalam bentuk P, jadi mungkin agak susah nak faham kalau bentuk PP ni. Sebab kita tak boleh nak tekan kalkulator nilai tu. Nilai PP ni tak boleh nak selesaikan habis. Contoh example Boleh, ni, sir. dia ada nilai 18 kN. Nampak tak kat depan? L dia pun ada nilai 6. AB ada nilai 2. B ke C ada nilai 4. Jadi benda-benda nilai-nilai ni kita boleh tekan kalkulator dan solve sampai habis. Kita tengok lah nilai E dan I diberi 20 kN E per milimeter kuasa 2. Kat sini kena hati-hatilah milimeter dalam soalan, dalam rajah dia beli dalam meter. I 1600 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. EI. Kalau nak dapatkan EI boleh darabkan terus. Boleh darabkan terus, nanti akan dapat kilonewton milimeter kuasa 2. Nilai P diberi 16. AB diberi 2 meter. BC diberi 4 meter. Jadi langkah yang pertama kita kena dapatkan dulu reaction. Kat sini akan ada reaction VA. Kat sini akan ada VC. Sebelum ni kita pakai apa Y. Kita pakai reaction reaction A, RA, RC. Yang ni dia pakai VA, VC. Sama je VA, VC, RA, RC. Yang chapter 2 kita pakai R, RA, RC. Kalau horizontal HA, HC. Tak apa. V ni menunjukkan dia arah dia vertikal. Vertikal ke atas. Samalah dengan RA. Sama juga dengan VC, vertikal ke atas. Sama juga kalau kita buat sebelum ni reaction RC. So kita kena selesaikanlah reaction dekat sini. Reaction dekat A, reaction dekat C. Reaction ni kita tulis dia sebagai VA. Ini adalah VA. Satu lagi adalah VC.
So kira VC dengan menggunakan teknik dalam chapter 2. Okey. Kamu akan dapat VA 12 kN. Kamu akan dapat VC 6 kN. Okey, gunakan teknik dalam chapter 2, dapatkan reaction A, dapatkan reaction C. Okey, reaction pada A 12, reaction pada C 6 kN. Okey, dah dapat dah. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita tahu dia ada dua section. Okey. Section yang pertama A ke B. Section yang kedua adalah B ke C. Okey. Sebab tu kamu tengok pada ni ada dua segmen. Okey. Segmen AB dan juga segmen BC. Segmen AB adalah daripada 0 sampai 2 meter. Segmen BC adalah daripada 2 meter sampai 6 meter. Okey. Jadi segmen yang pertama kita kerat. Okey, kat sini kita kerat. Tapi kita tanda dah sebagai X. Kita kerat dia sebagai, okey, ni sebagai X1. X lah. X1. Okey, kita kerat. Kita ambil dia part AB ni. Kita kerat tadi, kita tanda dia sebagai X. Okey, bila kita kerat tadi, kita kena tambah moment. Okey. Kita tambah moment ni. Kita tambah moment ni arah lawan jam. Okey, tak apa. Okey. Kita tambah moment. Kita tambah moment untuk balancekan moment ni, force darabkan dengan distance. Force dia adalah 12 darabkan dengan distance X. Okey. Kita tengok force dia 12 darab dengan X. Force 12, distance X. So 12 darab dengan X. Dapat yang pertama. Okey. Ini moment. Okey. Kemudian kita integrate. Kita integrate untuk dapatkan slope. Ini dapat slope. Okey. Integrate M12X. Bila kita integrate, dia akan jadi X1, X2. Okey, tekan dari X1 campur 1 lagi jadi X2. 2 ni akan darab benda kat bawah. Benda kat bawah ni adalah 1. 2 darab 1 adalah 2. 12X kuasa 2 per 2 tambah. Bila kita integrate sekali, kita akan tambah nilai C. So, kita letak dulu pertama C1. Okey, dapat untuk slope. Kita integrate kali kedua. Kita integrate kali kedua. Jadi, X kuasa 2 tambah lagi 1 jadi 3 dan akan darabkan dengan benda kat bawah ni, value kat bawah. 3 darab dengan 2 jadi 6. 12X kuasa 3 per 6. Tadi dah ada C1. C1 ni bila kita integrate, dia akan tambah X belakang dia. Dia akan darab X. So C1 darab X. Bila function ni kita integrate, kita kena tambah lagi satu C, C2. Okey. Okey. Kita dapat untuk deflection. Okay, tapi ni 6 dengan 12 kita boleh mudahkan. 6 kali 2, 12. Jadi kita mudahkan. So kita dapatlah deflection. Okay, untuk function untuk deflection. Yang bawah ni function untuk deflection. Yang tengah-tengah ni adalah function untuk slope. Okay. Function untuk deflection, function untuk slope. Okay. Kemudian kita buat pula untuk segmen yang kedua. Okey, untuk segmen yang kedua kita pun kerat satu nilai kat sini. Okey. Kali ni nilai X dia adalah ni nilai X yang baru. Okey, X2 ni. Okey, sebelum hujung. So kita akan tengok sebelah kiri. Bila kita kerat, kita tambah moment. Okey, kita kerat, kita tambah moment. Dah kerat tadi. Kemudian ada 12, ada 18. Yang sebelah kanan dah hilang, dah potong. Jadi ada dua force, 12 dengan 18. Untuk 12 ni jarak dia adalah X. Untuk 18 adalah X. Kat sini jarak dia 2. Jadi X tolak 2. Okay, kat sini jarak dia 2 meter. So, balance ni adalah X tolak 2. Okay. Kat sini adalah X tolak 2. Okay, X penuh.
Tapi kamu nak B ke tempat potong ni saja, tolaklah 2 ni. Dapatlah X tolak 2 untuk jarak ini. Okey. Okey. Kalau X ni penuh. Kalau tak nak yang 2, tolak 2, so tinggallah B ke tempat potong saja. X tolak 2. Jadi 18 darab X tolak 2. Okey. Okey, untuk 12 darab dengan X. Sebab A daripada sampai ke tempat potong ni jarak dia X. So kita tulis balik, M sama dengan 12 darab dengan X. 12 darab dengan X. Kemudian 18 tolak sebab dia daripada atas, arah lawan jam, tolak. Okey. X tolak 2. Okey, X tolak 2 ni jarak dia. Force dia adalah 18. X tolak 2. So bila kita simplify balik, so dia akan dapat tolak 6X campur 36. Ya, selesaikan benda dalam ni. So dapat untuk M. Okey, ni M. Dapat untuk moment. Okey, kita nak dapatkan untuk slope, kita integrate. So kita integrate. Okey. Integrate benda ni belakang ni. Integrate yang belakang ni. X ada 1, so tambah lagi kuasa dia jadi 2. 2 akan darat benda kat bawah, tak ada benda kat bawah, so darat 1. 2 lah. X dia jadi kuasa 2 per 2. Kemudian 36 ni tadi tak ada X, sekarang kamu tambah lagi 1X. 36X. Okey, dah pakai C1, dah pakai C2, so kita pakai C3 pula. Okey. Okey, dan ini dapat untuk slope. Okey, dah dapat untuk slope. Okey. Kemudian kita buat untuk deflection. Maksudnya kita kena integrate sekali lagi. So kita integrate daripada X kuasa 2 tambah lagi 1X, jadi X kuasa 3. 3 daratkan benda yang kat bawah 2, 3 darat 2 jadi 6. Okey. X atas tadi 1 tambah lagi 1 jadi 2. 2 daratkan benda kat bawah. Benda kat bawah ni tak ada, 1. 2 darat 1 jadi 2. 36 X kuasa 2 per 2. Tadi tak ada X. Untuk C3 sekarang ni kena tambahlah X. C3X. Dan hasil daripada integration kita kena tambah lagi 1C. C4. Okey, C4. Dah pakai C1, dah pakai C2, C3 dah pakai, so kita pakai C4 pula. Okey. Kemudian kita simplify, 6 bagi 6 jadi negatif 1X kuasa 3. 36 bagi 2 adalah 18. So ini adalah kamu dapat untuk deflection. Okey. Ada 2 bahagian, kena buat dua-dua bahagian. M slope deflection. Kemudian buat bahagian 2 pula. M slope deflection. Okey. Jadi kena ada C1, ada C2, ada C3, C4. Okey, kita selesaikan C1, C2, C3, C4 ni menggunakan boundary condition. Okey. Daripada soalan ada 2 boundary condition. Satu berlaku pada pin, satu lagi berlaku pada roller. Okey, maksudnya pada X sama dengan 0 dan juga satu lagi pada X sama dengan 6 meter. Okey, pada X sama dengan 0 tidak berlaku deflection. Maksudnya tidak berlaku deflection, kita boleh tulis Y sama dengan 0. Pada X sama dengan 6 pun Y dia, deflection dia juga adalah 0. So, dua keadaan ni kita nak guna untuk kira nilai C1, C2, C3, C4. Ini boundary condition. Boundary condition. Ini pun boundary condition. Dua-dua ni kita nak pakai. Okay. Boundary condition. So, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. X sama dengan 6, Y pun sama dengan 0. Kita ambil daripada atas tadi. So, masukkan dalam formula. Okay, masukkan dalam formula. EI. Okay, bila Y dia sama dengan 0, EI Y kan. Tadi formula tadi EI Y. Y ni 0. X pun 0. Jadi 2 darab 0, C1 X darat dengan X, jadi X dia 0. Ni semua 0. Ini pun 0. 0, 0, 0. Jadi C2 sama dengan 0. Okey.
The value. Dah kira. 2 darab kosong, EI darab kosong. Apa benda darab dengan kosong, semua akan dapat kosong. Cuma tinggal C2 saja. Dia tak ada darab dengan kosong. Sebab dia memang C2 saja. Maksudnya C2 adalah kosong. Maksudnya C2 adalah kosong. Okey. Kemudian kita guna boundary condition yang kedua pula. X sama dengan 6, Y sama dengan kosong. So kita masukkan Y sama dengan kosong. X sama dengan 6. Okey, C1 tadi kuasa 3, X sama dengan 6. Okey. Ni guna equation yang satu lagi tadi ya. Kita kena guna dua-dua. Okey, ni tadi kita pakai yang ni. Lepas tu kita pakai yang ni. Sebab sini ada C3, C4. Okey. C3, C4. Nampak? Okey. Mula-mula kita pakai yang equation 1. Ini. Y sama kosong, X sama kosong. Okey. Sebab dia berada pada equation yang ada pada segmen AB. So kita pakai equation segmen AB. Kemudian kita pakai equation segmen BC. Okey, kita pakai equation segmen BC sebab pada X sama dengan 6 ni dia duduk dalam segmen BC. Okey. Dia duduk dalam segmen BC. So kita pakai equation yang BC lah. Tapi Y sebab Y. Sebab Y yang kosong. Okey, Y sama dengan kosong. So Y sama dengan kosong. Okey, kita pakai equation yang kedua sebab dia duduk dekat X sama dengan 6. X sama dengan 6 ni duduk dalam segmen BC. So kita pakai equation ni, equation yang kedua ni. Okey, equation ni Okey, bila X sama dengan kosong kita pakai equation ni. Bila X sama dengan 6 kita pakai equation yang kedua ni. So Y sama dengan kosong, X sama dengan 6, X sama dengan 6, X sama dengan 6. So X sama dengan 6. Kemudian C3 darab X. Ni 6 ni X lah. So kita akan dapat C4. Dia tak dapat value sebab C3, C4 ni tak dapat value lah. So kita susun dia sebagai C4 bersamaan dengan berapa C3. So kita dapat satu lagi equation. C4 sama dengan negatif 432 tolak 6C3. Okay. Ini kita pegang dulu. Okay. Ini kita pegang dulu. C4 ni sama dengan berapa. Okay. Kita selesaikan nak selesaikan C1 pula. Okay. Kamu tengok kat sini ada C1, ada C3. Okay, ini dia ambil daripada equation lah, equation C1. Okay, yang slope tadi. Okay, ni yang slope ni. Okay, sekarang dia ambil yang ni. Okay, dia ambil ni kat sini. Okay, berapa C1 dalam sebutan C3? So C1. Okay, yang ini untuk from the matching condition ni. Okay, yang ini kena ambil dekat tempat dia bertemu. A ke B, B ke C. So tempat bertemu dia adalah X sama dengan 2. Ni tempat bertemu dia dekat sini. A ke B, B ke C. Tempat bertemu dia adalah dekat X sama dengan 2. Okay, dekat X sama dengan 2. Okay, dekat X sama dengan 2 dekat sini. Sebab tu dia masukkan nilai X adalah 2. Okay, dekat X sama dengan 2. Sebab section ni dia dipisahkan pada 2 meter. Okay, pada kedudukan 2 meter dari kiri dan 2 meter dan selepas 2 meter. Okay, so masukkan semua X sama dengan 2. So masukkan semua X sama dengan 2. So masukkan X semua sama dengan 2. So kita akan dapat sebutan C1 dalam sebutan C3. Nilai C1 dalam sebutan C3. So C1 sama dengan 36 campur C3. Kita tanda dia sebagai function yang keempat. Okey. Tadi C4 sebutan C3, function yang ketiga. C1 dalam sebutan C3, function yang keempat. Okey. Okay, ada lagi satu. Kita guna ni kita guna function slope.
Yang ini kita guna function y. Okey. Pada x sama dengan 2 juga. Okey. Pada x sama dengan 2 juga. Okey, kita ambil yang bawah ni pula. Okey, kita ambil yang bawah ni pula, tapi x sama dengan 2. Okey. X sama dengan 2. Okey, samakan kiri dan kanan. Samakan equation 1 dengan equation yang sebelah dia. Equation yang ini sama dengan equation yang ini. Kemudian masukkan nilai x sama dengan 2. Masukkan x sama dengan 2, x sama dengan 2. Okey, x sama dengan 2. 2, x sama dengan 2. Okey, ini segmen AB, yang ini segmen BC. Okey, masukkan. Kita akan dapat C1, C3, C4. Okey. Okey. Okay, kat sini masukkan nilai C1 ni dengan nilai ni. So nilai ni kamu perlu masukkan dekat C1. Okey, perlu masukkan nilai C1. So darab dengan nanti kena darabkan dengan 2. Okey, kemudian ada lagi C4. Okey, C4 kamu ambil daripada mana? Kamu ambil daripada function yang ketiga ni. Okey, ni C4. Okey, masukkan C4 ni dalam equation tadi. Okey, dalam equation y ni. Nilai C4 ni masukkan. So nanti akan tinggal C3 saja. Okey. Ni C3. Yang ni pun C3 juga. Okey. So kita masukkan 2 darab dengan C1. C1 ni adalah ni value tadilah. Okey. 36 campur C3. Kemudian 48 tambah 2C3 tambah 2C3 campur C4. Campur C4. Okey, ni adalah nilai C4. Ni nilai C4 tadi, masukkan. Tolak 432, tolak 6C. Okey, ni tolak 432, tolak 6C3. Masukkan nilai C4. Okey. Jadi tinggal C3 saja dalam equation ini. C3. Hanya C3 saja dalam equation ni yang menjadi unknown. So ada satu saja unknown, iaitu C3. Jadi kita boleh selesaikan equation ni dan kita akan dapat nilai C3. Okey. Dah dapat nilai C3 ni. Okey, masukkan dalam C1. Okey, dah dapat nilai C3 ni, masukkan dalam C4. Okey, so kamu akan dapat C4 ni berapa value dia. Kamu akan dapat nilai C1 ni berapa value dia. Okey, seperti ditunjukkan dalam inilah. So nilai C4 adalah tolak 432 tolak 6. C3 value dia adalah tolak 76. So masukkan nilai C3, dapatlah C4 nilai dia 24. C1 adalah 36 tolak C3. Nilai C3 adalah 36 campur C3. Jadi nilai C3 adalah negatif 76. So tolak 76. 36 tolak 76. So dapat negatif 40. Ini dapat C4. Kemudian dapat C1. So kita dah ada nilai C3. Kita dah ada nilai C4. Kita dah ada nilai C1. Dan kita juga ada nilai C2. Jangan lupa. Okay, C1, C2, C3, C4. Keempat-empat nilai ni kita dah dapat. Okay, untuk kita masukkan semula dalam equation. Okay, ini ada C1, ada C2, ada C3, C4 kan. So kita kena rewrite. Kena tulis semula equation ni. Kena tulis semula. Tapi masukkan nilai C1, kena masukkan nilai C3, kena masukkan nilai C4. Okey, C3, C4, C1, C2, semua masukkan nilai. Kita rewrite balik. Kita tulis semula. Okey. Kita tulis semula equation tadi. Kita boleh selesaikan berapa nilai Y. Okey. Berapa nilai Y pada segmen AB. Ini segmen AB.
Yang ni segmen BC. Okay. Y ni bila kamu dah masukkan nilai C1 dan C2, so Y tu kamu akan dapat lah hasil dia macam ni. Bila dah masuk nilai C1 dan C2 tadi. Okay, hasil dia macam ni. So kita boleh dapatkan nilai deflection pada mana-mana bahagian X. Okay, pada X1 berapa, pada X2 berapa, pada X3 berapa. Masukkan saja nilai X, kamu akan dapat deflection. Okay, sama juga dengan bahagian BC. BC ni tadi dia pakai C3 dan C4. Okay, ada C3, C4. Masukkan nilai C3, C4 yang kita dah dapat daripada sini tadi. Okay, C4, C3, okay, C4. Okay, masukkan. Kamu akan dapat deflection dia macam ini. Kamu boleh juga dapat slope. Masukkan je nilai C tu. Okay, jadi soalan ni dia minta deflection saja. Kalau slope pun sama je. Kamu masukkan balik dalam formula tadi, rewrite balik, masukkan C3, C4, so dapatlah nilai function untuk deflection. Ini formula function untuk deflection. Hanya tinggal nak masukkan dekat nilai X saja. Nilai X tu kamu nak masukkan dekat mana? Pada 1 meter, pada 2 meter, pada 3 meter. Hanya gantikan nilai X ni. Okay, hanya gantikan nilai X. So kamu akan dapat deflection pada segmen BC. Okay, kalau nak segmen AB, kena guna function yang atas. Okay, ni AB, sepanjang segmen AB. Kemudian kalau nak deflection pada segmen BC, kena guna function yang kedua. Okay, contoh kalau nak deflection pada 3 meter, so masukkan saja nilai X pada 3 meter. Tapi kita kena tahulah 3 meter tu duduk dekat segmen A ke, segmen AB ke, segmen BC. Okay, kalau segmen AB 0 sampai 2 meter saja. Kalau segmen BC 2 sampai 6 meter. So kita tahu X sama dengan 3 tu duduk dekat segmen BC. Okay, duduk dekat segmen BC. So kita kena guna function segmen BC yang ni. Okay. So kita guna segmen 3 meter, segmen BC untuk 3 meter. Okay. Kalau 2 meter kamu boleh pakai dua-dua. Kalau 3 meter kena pakai function yang BC. So masukkan X ni semua kepada 3 meter. X 3 meter, X 3 meter. Kemudian kira. Okay, nilai EI ni kamu boleh kira, tapi tukarlah. Nak tukar kepada mm ataupun nak tukar kepada meter. Okay, kalau kamu nak tukar kepada meter, tadi mm kena tukar kepada meter dulu. Kalau kamu nak tukar kepada milimeter, yang mana meter-meter ni semua kena tukar kepada milimeter. Okay, ini dia ringkas sangat. Kamu tak nampak kat mana dia tukar. Kena faham lah. EI ni tadi dalam milimeter, kamu kena tukar kepada meter dulu. Ataupun yang meter ni kamu kena tukar kepada milimeter. So kamu akan dapat dalam milimeter. Kalau kamu tukar kepada meter seperti dalam soalan ni, dalam contoh ni, kamu akan dapat dalam meter. Okay, hati-hati nilai EI dia dalam milimeter. Sedangkan dalam span jarak diberi dalam meter. Kena pakai meter ataupun milimeter. Okay, yang meter tukar kepada milimeter. Kalau nak pakai milimeter, meter kena tukar kepada milimeter. Kalau nak pakai milimeter, kalau nak pakai meter, milimeter kena tukar kepada meter. Biar satu saja unit untuk length. Okay, kirakan pada 3 meter, masukkan X sama dengan 3 meter ataupun 3000 mm, macam itulah. Okay, dapatlah deflection dia 0.00215. Kalau kamu kira dalam meter akan dapat macam ni lah. Kalau kamu kira dalam milimeter, kamu akan dapat negatif 2.15 milimeter. Okay, beza milimeter dan tengok meter. Okay. Okay, tapi harus diingat bahawa dia tidak boleh untuk beam yang banyak segmen. Okay, kalau ada 2 segmen A, B, B, C, ni okey. Tapi kalau banyak sangat segmen sampai 8 unknown, tak boleh buat dengan kaedah double integration.
Okey, tu tak boleh buat menggunakan kaedah double integration. Okey, next. Esok kita akan sentuh tentang Macaulay method. Okey, Macaulay method. Okey, Macaulay method ya. Kita akan sentuh tentang Macaulay method esok. So hari ni sampai double integration saja. Okey. Dan double integration ni kita jarang gunalah sebab dia soalan dia akan simple sangat. Okey, biasanya soalan akan Macaulay ataupun moment area method. Okey. Untuk dijadikan soalan dalam final exam ataupun test. Okey. Sekianlah untuk hari ni. Okey, esok kita akan sambung dengan Macaulay method. Okey. Jadi lebih kurang je dengan double integration. Okey, boleh type nombor metrik dah type belum? Dah. Boleh tak slide yang seconteng-conteng dalam grup? Saya conteng ni nak. Nak tu sir. Okey. Okey, boleh kita akan sambung Macaulay method esok. So setakat hari ni double integration. Okey, sekian boleh leave meeting bila dah type nombor metrik.